Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar semua? Assalamualaikum. Okay, dengar Alright. Okay, santai je. Okay, hari ni saya cuba cover 2 topik je, tak banyak pun. Sebelum kita pergi kepada kita punya assignment presentation nanti. Paling awal kita start minggu depan lah. Kita start minggu depan Minggu depan berapa bulan Minggu depan. Okay, kalau dia start satu lah. Okay, untuk first topic ni, immune response kepada fungus and parasite. Okay, first nak tanya, you all belajar immune kan? Okay, basic dia bukan sama je. Kalau kalau immunology, you belajar antigen and antibody punya reaction lah. Betul. Okay, kalau untuk subjek ni pula nanti, dia macam pening sikit lah. Sebab dia banyak sangat dia punya, pathway dia lah, T helper lah, T3 lah, macam benda mak nenek. Tapi dia punya basic konsep dia masih kepada antigen antibody punya complementary lah. Cuma bila kita refer pada clinical immune, maksud dia immune system kita respons kepada foreign material yang masuk dalam badan kita. Macam bakteria ke, macam hari ni kita belajar fungus lah. Fungus and parasite, virus, lagi apa lagi? Macam tu lah, bakteria, viral, virus, fungus, parasite. Ini kita akan belajar untuk yang immune response lah. So nanti akan ada lagi, kita akan belajar lah pasal hypersensitivity dan sebagainya lah. Untuk 3-4 topik pertama ni lebih kepada response, immune body response kepada infection. Infection ada beberapa jenis lah tadi, fungus, parasite, bakteria dengan banyak. Dia ada masa dia telur, masa dia trophozoite dan sebagainya, depending on what kind of parasite lah. So each life cycle ni dia boleh evade immune system. Evade tu apa? Dia boleh mengelak immune system kita lah. Terus sometimes kita boleh kena parasitic infection. Sebab dia ada dia punya stages yang dia boleh elak immune system dalam badan kita lah. Kalau parasites ni, kalau you belajar hematologi, klinik hema 2 belajar saya kan? Tak ingat lah, hema 1 tu kan. Kalau parasite, kebiasaannya yang akan tinggi dia punya uh, apa nama kalau kita buat FDC full blood count, kalau parasitic infection yang biasanya akan tinggi ialah eosinophil lah. White blood cell yang eosinophil so. Untuk eosinophil ni macam yang 5 tu lah, yang 3 tu basophil, neutrophil dengan eosinophil ni, ini adalah general body defense mechanism. Dia adalah innate immunity innate, INNATE, kena ingat innate immunity, dia apa nama, dia defend secara general. Untuk yang ni lah. Jadi yang most common indicator untuk FBC, full blood count, yang akan tinggi kalau parasite infection ialah eosinophil lah, dia akan tinggi lah. Itu first indicator lah. Okay, single cell organism, protozoa, trophozoite, cyst. Ini belajar nanti lah sama. Cyst ni paling apa nama, paling resistant dengan immune system lah. Cyst ni biasanya dalam bentuk telur lah. Dia dormant. Dia ikut jenis parasite lah. Ada parasite yang boleh duduk dalam tisu, ada yang boleh duduk dekat luar pun boleh, dia boleh hidup lama.
Okay, cyst ni telur Okay, virulency factors have extracellular and intracellular life stages. Uh, okay. Make it hard to catch up, changing cellular location and antigen composition. Okay, maksud dia ada dia punya extracellular dengan intracellular. Saya tadi lah, ada dia punya life cycle tu, macam ada certain parasite ni, macam tadi cyst tu kan, cyst tu dia punya life cycle salah satu dia, cyst tu boleh duduk kat luar, bukan dalam badan, dia dekat luar. Okay, lepas tu intracellular bila katakan cyst tu telur tu, you main kat pada sekejap sekejap. Sekejap je. Okay, sorry. Okay. Apa tadi? Extracellular, intracellular life stage. Okay, life stage untuk parasite parasite. Life cycle tu, dia ada parts yang dia punya life cycle tu dia boleh hidup dekat luar. So, bukan dalam badan manusia, kat luar. So, biasa kat extracellular life stage ni, biasanya dia lebih tahan lama. Contoh kalau dia dah bentuk telur, cyst tu, dia berada kat tanah, kat dirt tu. Dia main tanah, main kotor, tak cuci kaki semua. Telur tu boleh melekat dan dia boleh berubah jadi to the next stage, dia boleh masuk dalam badan. So dia akan start dengan, lepas tu dia akan continue dia punya life cycle dia dekat dalam intracellular macam gitulah. Okay, sama juga make it hard to catch up. Dia berubah, changing cellular location, antigen. Bila berubah jadi antigen lah. Setiap sel hidup, living cells ni ada antigen. Yang saya ajar blood bank kan, dia ada antigen A, antigen B, sama konsep dia ada antigen. Bila ada antigen, baru antibody boleh react dengan antigen tu. Bila dia boleh react, berlakulah immune response. Okay. Okay, first self defense mechanism ni adalah dipanggil sebagai innate immunity. Okay. They can complement activation by neutrophils and macrophage. Ini neutral, ini yang general punya, dia akan datang untuk attack lah, untuk mati kan. Macrophage ni dia akan makan lah, phage ni makan lah. Okay. Very hard to pinpoint one important immune factor as various types of parasites and different stage they evolve. Okay, prone to cause chronic infection. Okay, apa beza chronic dengan acute? Kronik ni dia akan happen dalam jangka masa yang lama lah. Kalau dia akan lebih teruk. Kalau ikut terus kena lah. Okay, eosinophil and mast cell against helminth producing IgE secretion. Okay, eosinophil and mast cell. Kalau IgE ni biasa dia lebih kepada allergic reaction lah. Bila eosinophil tinggi, mast cell ni adalah macrophage lah. Dia akan keluarkan dia punya secretion, which is IgE lah. Sebab tu kalau ada orang kena infection, ada yang kena macam alahan tu. Tiba-tiba naik muka bengkak lah, allergic sana sini, ada salah satu sebab lah. Dan it will cause tissue injuries. Okay. Okay, immune pathway for single cell organism. Okay, involve both an innate and adaptive immunity. Okay, saya nak you all nanti jangan lupa study, mungkin boleh keluar test ke, exam ke, the differences between innate and adaptive immunity ni. Ada dua benda beza lah. Secara generally, innate ni first self defense mechanism, yang kedua ni dia second. Dia lebih long term, tapi dia start the adaptive immunity ni, dia punya starting dia lambat sikit, dalam 90 jam selepas infection baru dia akan start. Kalau macam innate ni dia terus start. Dia terus attack the foreign materials yang masuk badan kita tu. Okay, innate immunity complement plus phagocytosis from neutrophils and macrophage ni. Sama different humoral pathway for different parasites. Kalau humoral immunity, amoebiasis, malaria kan, trypanosoma, ni amoeba lah. Okay, cellular immunity, leishmaniasis and toxoplasmosis. Okay, kalau helminth large macroscopic pathogen because of their oversize. Helminth besar lah.
Okay, dia macam ulat tu, besar tu. Saya tak ingat apa nama parasite helminths tu. Strongyloids cercolis, salah satu helminths tu yang besar-besar tu, ulat, apa nama, cacing-cacing. Okay, create problems to immune system as it need complex interaction between tissue and immune molecules. Notorious to give chronic infection which give burden to immune system. Dia besar, susah lah. Lambat sikit lah kita nak ni. Jadi bantuan dia kita kena buat, kita kena makan apa, ubat cacing tu lah. Okay. Ni life cycle of the parasite lah. Orang tengah belajar kot kan, parasite kan. Okay, jadi masa dekat yang extracellular dan dalam intracellular ni, bahagian dalam badan ni. Ni untuk apa ni? Ini untuk falciparum. Ini untuk ni Plasmodium lah, malaria. Okay. Okay, masih lagi dengan helminths, dia involving innate immunity to stimulate eosinophil and mast cell. Again lah, sama lah. Ni first line mechanism. Ingatlah eosinophil ni kebanyakannya untuk parasitic infection. Okay. Production of IgE as primary host defense through eosinophils and ADCC. Okay, show in blood elevated of level of eosinophil and IgG. IgE. IgE ni more kepada allergic reaction lah. Kalau total IgE you tinggi, eosinophil tinggi, indikator untuk ada parasitic infection. Okay, tu cara-cara dia lah nak tengok kalau ada IFBC sahaja. Right? Okay, this is a mechanism of innate immunity. Sama tak? Complement and phagocytosis. Kalau perasan semua sama. Complement and phagocytosis. Phagocytosis itu lah mast cell tadi, macrophage, eosinophil. Okay. Okay, ni untuk adaptif. Perasan tak kalau adaptif ni dia melibat, dia dah libat B cells, CD4, T helper, CD8 and T cells. Ini semua adalah adaptive immunity punya mechanism. Interferon gamma lah bagai semua. Yang ni nak kena hafal ke? Nak kena hafal ke? Saya tak recommend lah hafal, tapi better tahulah apa yang terlibat. Contoh B cells ni. B cells ni untuk apa? B cells ni dia adalah memory cell lah. Maksud dia bila kena lagi dalam badan kita dah ada memori pasal protozoa tu contoh. So dia akan terus keluarkan CD4, T helper dan sebagainya lah. Okay, nak hafal saya tak berbaloi nak hafal ni. Banyak lagi benda nak hafal nanti. Okay. Cuma nanti cuma banding bezakan macam adaptif tu apa, innate tu apa. Contoh-contoh dia lah. Right, kita boleh jadi 10 markah tu ataupun 20 markah. Okay, mechanism of defense against extracellular parasites. Okay. Yang ini injurious effect of immune response. Granuloma formation and fibrosis, immune complex formation. Different parasite, dia akan causing different sign and symptom. Macam sistoma ni, sistoma mensonae ni tak salah saya dia lebih kepada parasite yang suka dekat apa nama urinary punya line. Ureta ke urethra ke dia suka sangkut kat situ lah. So dia akan menyebabkan fibrosis kalau lama sangat lah. Okay, mechanism of immune evasion of pathogen. Ni tadilah macam mana dia boleh evade immune response tu. Okay, different parasite dia akan ada specific evasion method dia. Macam dia nak mengelak lah. Okay. Sebab existence of different forms, tadilah dia ada form trophozoite, dia ada forms of cyst, dia ada kalau macam cyst tu dia dormant. Kalau trophozoite tu dia tengah aktif lah. Dia matured. Okay. Alteration of surface antigen, berubah je life stage dia, berubahlah surface antigen dia. Mula-mula antigen dia bentuk petak contoh. Berubah je stage, jadi bentuk lain pula. Okay. Complement resistance, kalau banyak sangat parasite infection, and concealing dia bersembunyi lah.
reside in the gut, dia masuk dalam perut. Dalam perut ni parasite apa saya tak ingat. Tapi dia ada different mechanism nak elak immune response lah. Okay. Okay, 3 key steps. Okay, first, break the cycle of transmission, kill the infectious agent, increase host resistance. Increase host resistance ni, maksudnya you kena kuatkan you punya immune system lah. Kalau katakan you all tengah demam, sekarang tengah demam kan, tengah demam, sakit ke apa, dia akan increase the chance untuk ada infection lah. Any infection lah, tak semesti parasite. Bacterial infection, virus infection, semua kalau bila you punya immune system down, dia akan take advantage lah. Dia akan start lagi teruk lah. Okay, kalau kill the infectious agent, dia vaksin lah. Break the cycle transmission. Yang ni kalau makan ubat cacing tu salah satu lah ni. Kita matikan dia punya life cycle, salah satu life cycle dia. Okay, contoh of the examples of protozoal disease. Ni ada Giardiasis, Coccidiosis, Trichomoniasis, ni bagi semua ni lah. Okay, ni boleh baca Jadi contoh dia lah. Semua dekat digestif, ada reproduktif. Ni Trichomonas vaginalis lah. Hexamethyl, Toxoplasma gondii, Babiosis. Okay, how parasite avoid immune system? Okay, sama lagi. Attack complement molecule, shade themselves with host-derived molecules, change the antigenic on surface molecule to escape recognition, include induced also to take on immunosuppressive role. Okay, settle untuk parasite parasite lebih kurang sama lah dia punya explanation dia. So dia punya kehebatan dia, bukanlah kehebatan dia, maksud dia punya advantage dia ada banyak. Dia ada life cycle dia lah. Life cycle tu menyebabkan dia boleh evade the immune system. Immune system yang common ialah innate and adaptive. Kalau untuk innate, biasanya yang akan respond first is the eosinophil dengan macrophage. Lepas tu after 96 hours, lebih kurang macam 90 hours, baru dia akan activate the adaptive immunity. Yang tadi itulah CD8 lah, bagai semua tu. Right? Okay, fungi. Okay, fungi infection fungi infection pun sama juga lah. Kalau tak treat, candidiasis ke, histoplasmiosis ke, dan sebagainya lah, aspergillosis. Okay, ni tadi contoh fungi lah okay. Okay, extracellular agents, some survive phagocytosis. Okay, kalau ni bentuk lah bentuk fungi. Kalau yeast, dia adalah unicellular. Kalau molds, dia adalah multicellular sebab dia ada apa nama tu, hyphae dan sebagainya. Okay, most systemic infection, opportunistic. Sama. Kalau katakan you punya immune system down, dia adalah opportunistic lah. Dia adalah opportunistic infection. Risk factor, immunodeficiency and immunosuppressive. Okay. Okay, fungal virulency factor, opportunistic towards immunocompromised individual and causing tissue damage using elaborative proteolytic enzyme ni. Dalam fungi, dia punya virulence factor dia, VF dia ada proteolytic enzyme. Bila dia release dia akan menyebabkan tissue damage lah. Induced inflammatory response become pathogenic when innate defense has been compromised. Kalau first defense pun dah problem, dia terus compromise dengan kita punya immune system. When cell mediated immunity has been impaired, okay, has polysaccharide capsule and living inside the macrophage. Okay. Transmission dia, pathogenesis dia untuk setiap fungi pun berbeza. Maksudnya cara dia invade. Ada yang masuk dalam duduk dalam macrophage macam virus tu. Ada yang pakai capsulated ada pun maksud dia fungi tu dia di-capsulated. Ada capsulated, ada yang tak capsulated.
Okay, kita punya virulence factor dia lah. Okay, fungal diseases, okay, ni antara disease caused by fungal, dermatophytosis. Okay, dia punya sistem kacau ialah skin system lah. Okay, symptom circular skin lesion with hair loss, itching, pruritus. Ini kegatalan lah. Kadang-kadang kalau kering-kering tu disebabkan oleh ini jugalah. Okay, lagi aspergillosis. Ni banyak yang apa kulat-kulat dekat dinding ni. Aspergillosis kat roti. Ni bahaya ni. Kat roti, kalau tu kat kulat-kulat dinding tu, kalau you tersedut, dia boleh cause ni lah chest pain and breathlessness. Ni type of mold. Candidiasis, ni pun boleh ada jugalah dekat kaki. Even kat tempat yang kepam-kepam kat badan kita pun boleh tumbuh Candida ni. Keputihan apa semua tu, so salah satu semualah. So kan jaga kebersihan diri jugalah. Okay. Coccidiosis, ni dekat dalam digestive system, it will cause diarrhea, dehydration and hemorrhaging. Hemorrhaging ni apa? Berak berdarah lah. Berak berdarah. Diarrhea, berak berdarah. Okay, contoh coccidiosis ni lah. Yang merah ni saya tak belajar ni. Tapi ni contoh dia lah. Okay, most common effector cells in fungal infection. Okay. Ni cara dia ni lah. Okay, lysis by complement systems, phagocytic cells to induce both MHC class 1 and 2. MHC ni molecular histopathology complex tak salah saya lah. Major histopathology complex. Okay. PMNS are mostly activated and effective fungal killers, activate chemotactic factors by fungus secretion. Okay, stimulates interleukin-1 and tumor necrotic factor alpha. Okay, main cell mediated, some other form of fungal antibody neutralization. Okay, ni semua adalah method how dia immune response ni nak kill dia fungal. Okay, ni dia punya ni lah contoh adaptive immunity adaptive immunity. Kalau katakan dia innate sahaja, innate dia akan melibatkan kini fungal masuk kan di kita punya kulit lah ataupun kita punya mucosa membrane dan sebagainya, saluran pernafasan ke kat hidung tu, kat dia punya alveolus ke, fungus infect je. Kalau innate, yang akan datang first ialah macrophage dan eosinophil. Sama. Sekarang ni untuk yang second stage ialah adaptive immunity. So banyak jenis antibody yang akan datang akan react dengan fungus antigen. Ni fungus kan? Fungus ni. Kat fungus ni ada antigen dia. So all the antibody akan start react, neutrophil akan datang, dia akan release akan release interleukin 10, 12 and 18. Ni semua ni lah. Lepas tu daripada plasma cell dia akan keluarkan B cell ni akan react balik dengan opsonin ni. B cell ni akan differentiate into memory cells. Memory cells ni yang nanti bila dia jumpa lagi fungus yang sama, dia akan release antibody yang antibody towards this towards this fungi antigen ni. Tu function untuk B cell ni lah. So banyak lagi interleukin yang akan datang, yang akan release interferon neuron, tumor necrotic factor dan sebagainya lah. Ni semua TH ni T helper. Interleukin ni dia akan enhance. T helper ni adalah salah satu daripada jenis lymphocyte lah. Lymphocyte ni salah satu ni lah. Dia terlalu detail lah benda ni sebenarnya. Terlalu detail. Yang paling penting you kena faham apa yang berlaku kepada fungal tu bila dia masuk dalam badan kita lah. Apa yang terlibat lysis dan sebagainya lah. Yang ini sistem simptom ni, yang ini possibility tak masuk exam lah. Lukis ni saya rasa terlalu detail untuk you all sebagai MLT. Itu tak perlu sampai detail macam ni lah. Kalau you nak jadi biologist ke tak apalah macam ni. Jadi MLT,
Elok tahu yang macam ni sahaja. Sistem ni apa efek dia, penyakit ni apa efek dia, itu paling penting. Right? Ini just you punya knowledge lah. Saya nak explain pun macam terlalu detail. Yang penting yang you tahu dia ada innate, adaptive. Dua tu cukup lah. Innate tu apa, adaptive tu apa. Dia apply kat all the types of infection. Bakteria ke, parasite ke, bakteria fungal ke, sama sahaja. Okay, lepas tu pathogenic aspect of fungi. Ini pun you benda macam ni boleh baca. Yang tadi macam kalau ada diagram tu tak payah, tak apa. Ambil tahu je. Okay, opportunistic infection. Contoh dia adalah Candida albicans. Okay, opportunistic during prolonged usage of IV. IV ni apa? Intravenous catheter or surgery. Okay, cause skin breaks or transient depletion of neutrophil resulting from chemotherapy. Only clinical significant when the host has impact immunity. Berbalik kepada impact immunity juga. Dia akan jadi lebih pathogenic bila immune system kita down. Okay. Cause tissue damage by elaboration by proteolytic enzyme inducing inflammatory response. Okay, sama immunity. Immunity ni first defense sahaja. Okay. Okay, so related. Difference from bacteria in term of virulency bacteria. Alah ni bukan yang ni. Ini untuk bakteria. Okay, next. Buat yang ni. Okay, mechanism by which immunity. Okay, sama Mechanism by which evade immune. Okay, response at encapsulated wall, toxin, super antigen variation, intracellular survival, suppression of the immune system. Okay, untuk encapsulated wall, okay, wall dia tu macam katalah Candida dia punya wall dia tu dia ada kapsul. Kapsul tu made of polysaccharide. Okay, dia adalah anti-phagocytosic. Okay, bila anti-phagocytosic, dia dah boleh evade the first line punya immune system. Okay, so dia akan disturb attachment of complementary molecules to the wall. Ni maksud dia macrophage tak dapat nak, patutnya bila ada, kalau tak ada wall ni kan ada antigen tu kan, so macrophage ni akan detect dia adalah non-cell dia, maksud dia foreign material dia boleh attach and makan lah. Okay, polysaccharide wall dia akan menyebabkan macrophage ataupun antibody, dia punya antigen tu kan, weak immunoantigenic ni maksud dia akan menyebabkan dia punya antigen tu tak dapat detect, low lah, dia tak dapat detect itu adalah foreign materials, macam tu. Okay, low signals towards immune effector, highly affected individuals impact immune, disrupt FC receptor. FC receptor ni salah satu dia punya antigen lah. Bila dia dah ada, macam rambut kita lah, kita kalau buka tudung, saya tak kata tudung lah, Emma. Dia tutup, tak dapat nak tarik rambut contoh. Sama dia konsep dia macam tu. Okay. Okay, super antigens will cause toxic shock syndrome to stimulate over proliferation of T cells but kill the TC instantly. Expression of immunoglobulin family. Maksud dia kalau dia punya action dia adalah super antigen, dia akan cause T cytotoxin ni keluar lebih banyak. Bila terlalu banyak keluar, dia akan membunuh T receptor ni instantly. Bila T receptor dah tak ada, complement reaction untuk adaptive tu tak berapa nak menjadi. Itulah yang dimaksudkannya lah. Okay, antigenic variation, variant. Jadi variant, gene mutation. Okay, gene mutation itu dekat M protein, they will prevent the phagocytosis. Okay, emergence of new strain recombinant with another species, another virus. Ni secara general lah, ni untuk terguna pakai untuk bakteria dan virus lah.
and protein ni. Gene mutation ni maksudnya macam mana? Setiap bakteria tu, ni tu bakteria pula dia campur sekali istilah ini. Setiap bakteria tu dia akan cara dia evade juga ni, dia boleh mutate. Bila dia mutate, once dia mutate, dia punya antigen dekat sel surface dia tu pun boleh berubah. Sebab tu kita setiap kali kita kena contoh macam virus yang COVID ni, kenapa kita ada bermacam-macam jenis vaksin? Sebab varian baru muncul. Dia virus sama tapi varian yang baru sebab ada gene mutation. Bila gene mutation, antigen yang ada kat dia tu pun berubah. So dia kena buat badan ni kena create new immune system, new antibody nak lawan apa nama the new variant of the virus ke bakteria dan sebagainya lah. Antigenic drift producing new antigenic expression, antigenic shift make vaccines not function. Ni antara dua lah. Bukan antara dua, dua-dua menyebabkan immune system kita kena develop semula. Antigenic drift ni dia keluar yang tadi tu lah, bila dia mutate, dia keluar antigen baru. Antigen baru, badan kena buat balik antibody yang baru boleh lawan balik. Lepas tu antigenic shift, bila dah keluar antigen baru, vaksin yang sedia ada ni dah tak fungsional lah. Dia tak function, dia kena buat yang baru. Okay. Make it like new pathogen. Ni. Bila dia dah jadi variant yang baru, dia adalah pathogen yang baru. Walaupun dia adalah virus sama, bila dia berubah wajah, dia belah muka, dia operate pipi, dia operate hidung, jadilah new pathogen. Macam itulah. Okay, lepas tu intracellular survival. Okay, cara dia evade salah satu lagi intracellular survival. Dia menyorok dalam phagocyte, mast cell tu. Mast cell. Itulah mast cell yang macrophage yang nak makan dia tu. Instead of dia kena makan, dia menyorok dalam tu. Okay. Lepas tu dia dah menyorok dalam tu, dia boleh menyebabkan natural killer cells ni, salah satu phagocyte cell nama dia NK cell lah. Macrophage, NK cells. Mast cell ni adalah macrophage, phagocytic cell. Okay, dia menyebabkan sel tu sendiri rosak. So bila dah rosak, kuranglah sel nak makan pada nak upaya dia nak makan pathogen ni. Tu kan maksud dia. Okay, next. 10 minit lah. Okay, ini virus. Okay, suppression of the immune. Okay, evasion of immune response by virus. Inhibition of humoral immunity. Okay, they undergo mutation, selection and change the structure of the hemagglutinin. Okay, ni macam H1N1 lah. Hemagglutinin neuraminidase ni adalah H1N1 lah. Salah satu virus adalah H1N1. Hemagglutinin dengan neuraminidase ni adalah salah satu dia punya antigen. Waktu tu kita ada H5N1, H1N1, benda banyak lagi H lah. Ini ada H16N9. Itu adalah semua jenis-jenis variant of the H1N1 tu. Okay. Interference with interferons and antibody. Ni interferons ni yang IFN gamma tu. Ni dalam itu yang adaptive immunity, inhibition of apoptosis. Apoptosis ni apa? Apoptosis ni menyebabkan sel tu mati lah. Apoptosis. Inhibition of cytotoxic T cell and NK cell semua. Okay. Jadi boleh baca jugalah. Alright. Okay. Phagocytosis saya tengok balik ada biasa. Kita tengok balik. Sorry slide ni macam kebawah-kebawah sikit. Macam mana phagocyte tu berlaku? Sama juga saya tadi lah. Bila virus tu, parasite atau virus atau bakteria, dia akan detect dia punya antigen tu. Lepas tu phagocyte tu akan melekat serapat yang mungkin dengan virus tu ataupun sel tu, dan dia akan engulf lah. Bila dia engulf tu, dia akan keluarkan lysosom. Lysosom tu daripada maksudnya bila dia makan, dia ngap kan. Dia ngap. Macam awak makan ayam ke apa kan, makan, dalam tu akan keluar enzim kan, sama. Enzim tu adalah lysosom. Lysosom tu akan menyebabkan terpecahlah, matilah bakteria tu.
Lepas tu, the residual material is removed by exocytosis. Dia akan keluar lah. Dia akan excrete dia punya hasil lepas tu. Right? Okay. Settle untuk parasite infection. Okay. Pening sikit kan? Clinical immunology ni memang pening sikit lah. Saya nak study dia punya slide untuk clinical immune ni memang agak pening. Tapi bila masuk kat hypersensitivity nanti dia senang sikit, dia mudah sikit, lebih faham. Lebih dekat lah. Okay, saya ulang balik untuk semua yang infection yang akan belajar ni, parasite, bakteria, apa lagi? Virus, semua dia punya immune response lebih kurang sama. Lebih kurang sama je. Cuma dia punya methods of evade dia mungkin berbeza sikit lah. Method dia nak evade dia immune response berbeza sikit. Tak payah nak baca dia punya apa nama pathway semua, tak payah nak hafal. Yang penting you tahu virulence factor tu apa, adaptive tu apa, innate tu apa, cellular mediate tu apa. Tu paling penting lah. So yang penting at least you tahu sel apa yang terlibat. Bila first line, bila innate tu apa sel yang terlibat, eosinophil, macrophage, bila adaptive apa terlibat dan sebagainya lah. Alright. Ada soalan untuk slide ni? Tak ada. Mestilah tak ada. Susah nak faham kan? Tak apa. Kita buat ni. Okey, kita pergi ke next slide pula Tapi bagi saya 5 minit dulu. Saya nak pergi minum air. Okey, sir.
Okay, untuk next slide, immune response to bacteria. Tadi parasite dengan fungi lebih kurang sama je. Okay. Okay, how the immune system responds? How the immune system deals with the problems? Okay. First, dia akan recognize the antigen. Sama saya sebut tadi. Dia akan recognize. Lepas tu dia akan send signal lah. Ini tu general lah. Tapi basically dia akan start dengan innate dan lepas tu adaptive lah. Okay, the phenotype of acute infectious disease is characterized by type of infectious agent, the target organ, the localization, extracellular ataupun intracellular, the immune response evoked. Okay. Okay, location infectious agents in host tissue is of the essence. Okay, depending kalau E. coli, dia punya, kalau bacterium, dia extracellular, contoh dia adalah E. coli dengan salmonella. Kalau intracellular, mycobacteria, fungus, semoga lah. Okay. Okay, task of the immune response, differentiate safe from non-safe, differentiate dangerous from safe. Okay, safe dan non-safe ni maksudnya apa? Safe ni maksud dia sel sendiri ya. Sel sendiri. Okay. Kalau lepas tu kalau dia tak berjaya differentiate, dia akan cause autoimmune. Maksudnya kita punya self defense mechanism kita, buat sel kita attack kita punya safe cell. Tu biasa dia lah. Okay, differentiate dangerous from safe lah. Okay, satu lagi. Maksud yang ini, maksud dia, dalam badan kita ada bakteria baik dan jahat. Pathogenic kan dan pathogenic. Dia kena ada ability untuk response and differentiate dangerous and safe. Okay, bakteria ada dua jenis tadi, extracellular dan intracellular. Okay, extracellular doesn't need host cell to replicate, but adhere to epithelial surface and cause disease by secreting potent toxins. Okay, frequently spread rapidly to various tissue once they gain access to the body. Okay, kalau intracellular, need to invade the cell. Dia kena masuk dalam sel tu lah. Dia kena colonize the cell. Lepas tu ada dua jenis, facultative dan obligate. Okay, kalau facultative ni di invade host cell when it gives them selective advantage in the host. Ini dia maksud dia facultative ni dia tak depend 100% dekat sel tu, dekat host tu sendiri. Tapi dia masih kena invade. Kalau obligate ni, kalau dia tak ada sel tu dia tak boleh hidup. Dia kena invade dan dipakai sel tu punya tenaga. Dia gunakan sel tu punya tenaga. Dia tak ada apa-apa. Ini dah miskin pemalas. Masuk rumah orang pakai semua. Contohlah contoh extracellular untuk obligate. Okay, ni contoh extracellular bacteria. Okay, virulence factor help bacteria to invade the host, cause disease, evade host defense. Virulence factor ni maksud dia perkara yang dia ada advantage. Contoh dia ada apa nama kapsul ke dan sebagainya lah. Itu adalah dia punya virulence factors. Untuk membuatkan dia lebih berjaya dalam kehidupan dia lah. Dia berjaya untuk infect the person. Itulah maksud dia. Okay, include attachment. Salah satu cara dia lah, attachment via adesin, colonization, invasiveness, produce toxins and enzymes, and inhibit phagocytosis. Dia akan inhibit tadi saya inhibit phagocytosis. Okay, buat intracellular bacteria, first facultative dia tak menggunakan sehabis-sehabis perah dia punya host lah. Bacteria that can enter and survive within eukaryotic cells are shielded from humoral antibodies. Bila duduk dalam bakteria tu, okay, bila masuk dalam badan, automatik memang akan kita punya body mechanism dia akan detect. Tetapi macam yang intracellular ni, dia terus masuk dalam badan ni, dalam eukaryotic dalam sel ni, dia terus dapat berlindung daripada antibodies. Okay. Lepas tu must possess specialized mechanism to protect them from the harsh environment.
of the lysosome enzyme. Okay, contoh dia ni lah. Okay, obligate pula untuk intracellular, unable to carry out energy metabolism and lack many biosynthetic pathway. Therefore, they are entirely dependent. Ni, pemalas ni. Dia pemalas, dia masuk dalam otak, dia pakai semua. Pakai tenaga dan sebagainya lah. Cannot be grown in artificial media in lab but require viable eukaryotic host cell. Maksud dia, kalau you buat apa nama, agar media kan, contoh macam blood agar sebagainya, kalau yang macam fakultatif ke, fakultatif susah lah, fakultatif susah. Contoh dia macam yang tadi yang extracellular tadi tu, you boleh grow biasa je. Kalau yang macam ni, you tak boleh pakai media biasa, you kena pakai yang hidup je, macam yang macam you nak culture virus. Okay, telur ayam dan sebagainya lah. Okay, when bacteria invade a human system, okay, classical pathway, lectin pathway, ni sama agak ni. Ni pun sama agak. Ni baca je. Saya tak rasa ni masuk ni. Mungkin saya tanya pun, okay, apa nama, what pathway occurs when bacterial infection, contoh. Macam ni. Tak ada lah benda-benda macam ni. Okay, phagocytosis, opsonin, phagocytosis. Okay. MSC, T helper. T helper ni sama agak lah. Dia punya pathway dia ni. Ni basic lah pathway. Ini toll leukocyte receptor saya TLR ni. Toll leukocyte receptor. Okay. First sama macam tadi explain kat innate immunity dan acquired immunity. Innate, adaptive sama ada, adaptive immunity sama ni. Acquired ni adaptive sama. Okay. So untuk innate dia akan libatkan phagocytosis. Lepas tu next is dia melibatkan adaptive, itu T cell dan sebagainya lah. Okay, next is the survival inside the phagocytic cell. Some bacteria engulf during phagocytosis, avoid the killing mechanism of the phagocyte to survive inside the cell. Ini fakultatif saja lah. Macrophage are common targets for intracellular bacteria. Okay, these bacteria cannot be detected by complement or antibody, but instead are eliminated using cell-mediated response. Infected macrophage presents bacterial peptides on their surface using MHC class 2 molecules. Okay, this mechanism is called antigen presentation. Okay. Okay, untuk cell mediated ni nak relate dengan MHC Okay, bila macrophage ni dah makan salmonella tadi target ni, salmonella ni, dia memang berjaya untuk avoid macrophage tu. Tapi macrophage tu sendiri, dia akan melalui proses cell mediated response. Dia akan start keluar dia punya tanduk. Tanduk tu nama dia MHC class 2. MHC class 2 ni dia keluar tanduk lah. Dia keluar tanduk macam antigen lah. Antigen, MHC class 2. Itu adalah antigen presentation lah. Okay. Okay, T helper. Okay, lepas tu T helper tu akan datang. Dia bila macrophage sudah keluar tanduk kan, tanduk MSC tu, T helper akan datang, and T helper ni akan release interferon gamma ni. Okay. Lepas tu interferon gamma ni akan increase antigen presentation by cell, making the bacteria more visible to the immune system and more prone to attack. Okay, sama ni evade the immune response. Capsule, ni capsule yang tadi tu sama. Okay, bacterial infection involve 4 steps: attachment, proliferation, invasion of host tissue, toxin-induced damage to the host cell. Okay, first attachment. Boleh baca lah attachment ni. Capsule. Okay, ni encapsulated bacteria toxins. Okay. Certain bacteria dia boleh produce toxins dan satu toxin lah. Okay. They will cause damage mucosal lining. Okay, kalau dia berjaya masuk dalam badan, dia akan cause damage of the mucosal lining. Apoptosis of macrophage. Maksudnya macrophage yang boleh mati Okay, toksin tu boleh menyebabkan kematian macrophage. Little toxin
and failure of antitoxin enzyme. Okay. Ni. What are the bacteria producing toxins? Ada dua exotoxin dengan endotoxin lah. Okay, species untuk exotoxin ni some species of both gram positive and gram negative bacteria. Kalau endotoxin kebanyakan adalah gram negatif. Yang ni kalau comparison keluar yang ni je lah. Differences between exotoxin and endotoxin of bacteria boleh keluar yang ni lah. Dia ni sama kat immune response, innate adaptive, okay, the important features of immune response are specificity, memory and tolerance lah. Tolerance ni yang tadilah dia kalau tolerance ni maksud dia boleh bezakan antara self dengan non-self antigen lah. Dia tolerate lah. Okay, kalau memory ni yang saya cerita tadi lah, dia daripada plasma cell tu dia akan differentiate into memory cells. Kalau specificity ni antibody mesti spesifik dengan antigen tu. Dia itu happen dekat adaptive immunity lah. Okay, effects of microbial infection sama lah. Okay, toxin production, depletion, inflammation, fibrosis and autoimmunity. Autoimmune ni mungkin yang paling teruk sekali lah bila immune response dah tak boleh nak tolerate dengan self ataupun non-self. Sebab sometimes bakteria yang masuk tu dia resembles sama macam yang self punya, maksudnya good bakteria dalam badan tu. Bila dia dah start attack, dia jadilah auto. Tu je lah masalah. Okay, saya rasa tu je 2 topik. Ada persoalan? Tak ada. Tak ada.